Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kes salah guna RM 232,5 juta melibatkan Muhyiddin Yassin. Kini, ini keputusan Muhyiddin di mahkamah. Nasib Muhyiddin akhirnya di tangan Mahkamah Rayuan hari ini. Keputusan permohonan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyemak dapatan Mahkamah Rayuan yang mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa membabitkan 232,5 juta ringgit yang dihadapinya akan diputuskan di Mahkamah Rayuan hari ini. Ia akan diputuskan oleh panel 5 hakim dipengerusikan Datuk Aziza Nawawi bersama-sama Datuk Rozima Ghazali, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim, Datuk Azman Abdullah dan Datuk Azhari Kamal Ramli. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepaskan dan membebaskan Muhyiddin, 77 tahun daripada 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah 232,5 juta bagi bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Presiden Parti Bersatu Pribumi Bersatu Malaysia itu untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ini kerana 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, pada 28 Februari lalu, panel 3 hakim di Mahkamah Rayuan mengarahkan kes itu dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut selepas membenarkan rayuan pendakwaan. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk keputusan kes Muhyiddin membabitkan kes salah guna kuasa 232,5 juta ringgit yang dihadapi beliau ini? Mampukah Muhyiddin menang dalam kes ini? Semuanya akan terjawab hari ini. Yang lebih menariknya ialah isu ini telah menjadikan Muhyiddin kini di dalam kluster mahkamah. Kalau sebelum ini Muhyiddin seringkali Parti Bersatu maupun mana-mana kerajaan ataupun parti-parti yang ada di Malaysia seringkali menggunakan ejekan kepada UMNO dan Barisan Nasional berkait dengan kluster mahkamah, tapi kini bukan sahaja Parti Barisan Nasional UMNO yang menghadapi isu kluster mahkamah, tetapi kini termasuklah Parti PAS. Parti PAS juga sekarang terpalit dengan beberapa isu berkait dengan kes mahkamah. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bersatu, Muhyiddin Yassin kini dalam kritikal. Manakan tidak, kelihatan sekarang PAS seolah-olah bakal mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Dengan pendedahan seperti ini, nampaknya Muhyiddin Yassin Parti Bersatu sudah tidak mempunyai tempat taring lagi untuk menunjukkan kepimpinan dalam Perikatan Nasional. Mau bercakap untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, itu kini seakan-akan menjadi mimpi yang tidak akan tercapai lagi. Karena PAS sekarang sudah mempunyai senarai calon Perdana Menteri yang boleh dikata layak dan memang boleh diangkat. Rata-rata penganalisis politik meramalkan Muktamar PAS kali ke-70 yang bermula hari ini akan membangkitkan isu PAS mengambil alih kepimpinan Pakatan Pembangkang Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, waktu untuk PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang sudah tiba. PAS perlu menggunakan strategi untuk mendapatkan jawatan tersebut, memandangkan Bersatu berdepan masalah dalaman dan presidennya mempunyai kes di mahkamah, katanya kepada lapor FMT. Ketua Pembangkang sekarang ialah Datuk Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Parti Bersatu. Perikatan Nasional diketuai oleh
Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan tuduhan di bawah akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung ke-16 dalam pelantikan Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri kecil Nenggiri. Penganalisis Zairini Azmi dari Universiti Sains Malaysia juga senada dengan Azmi dalam isu ini. Muktamar PAS ke-70 berlangsung mulai hari ini sehingga 15 September di Kerdau, Temerloh, Pahang. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga pembongkaran seperti ini, nampaknya Parti Bersatu kini dalam bahaya besar. Kalau benar PAS mengambil alih kepimpinan dalam Perikatan Nasional, maka makin bahaya dan makin tergugatlah kekuatan Parti Bersatu. Buktinya ketika pilihan raya Nenggiri, calon pada Parti Bersatu adalah seakan-akan ditentukan oleh PAS. Senarai calon yang dicalonkan oleh Parti Bersatu telah ditolak oleh PAS dan dicalonkan pula calon daripada PAS yang celup. Itu belum PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Bayangkan kalau PAS dah mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional, sejauh mana Parti Bersatu masih mampu bercakap dan sejauh mana Parti Bersatu masih boleh bernafas. Yang pastinya kepimpinan Muhyiddin Yassin kini mula dipersoalkan. Seakan-akan beliau sudah tidak lagi relevan. Yang pastinya, adakah Hamzah Zainuddin yang akan mengambil alih pula kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin, memandangkan Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam bahaya berkait dengan tuduhan akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung selain daripada kes-kes mahkamah beliau yang lain. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda. Salam jederat, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu lagi isu panas berkaitan dengan isu halal yang makin menjadi luar biasa. Terkini, Teresa Kok telah pun hadir di Bukit Aman bagi memberikan kenyataan dirakam keterangan. Ada netizen kata, terutamanya yang menyokong DAP dan juga menyokong isu ini, mereka kata, mengapa perlu Teresa Kok disiasat oleh polis? Ada juga yang mengatakan seperti Guan Eng. Guan Eng kata, kes ini bukan 3R. Ini hanya penyataan pendapat berkait dengan sejauh mana keperluan semua restoran mempunyai sijil halal. Ada netizen yang kata, mereka kata, kenapa perlu diwajibkan? Bukankah itu hanya untuk sukarela? Ada juga setiausaha politik Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah mengeluarkan kenyataan supaya isu ini dihentikan dan isu sijil halal ialah secara sukarela dan bukan secara paksaan diwajibkan. Ianya masih dalam penyelesaian atau masih dalam tindakan kajian. Jadi itu sebabnya isu tentang sijil halal ini perlu dihentikan. Namun demikian, dalam sinar harian hari ini, satu isu yang perlu kita ambil perhatian ialah dalam dunia politik pun ada adab. Tular di media sosial, Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, dikecam habis-habisan apabila tindakan beliau menggelar Teresa Kok sebagai nyonya tua dan isu tentang cadangan beliau supaya dibuat satu poster non halal ditampal di dahi Teresa Kok menjadi perhatian netizen. Ada kata mereka menuntut supaya Akmal Saleh tampil memohon maaf. Bukan saja Teresa Kok juga dimohon supaya tampil menjernihkan keadaan memohon maaf atas tindakan beliau, memberikan pandangan tersebut. Tetapi netizen juga menyeru, bukan saja Teresa Kok harus memohon maaf, tetapi Akmal Saleh juga wajib memohon maaf atas tindakan beliau. Kerana ini memberikan gambaran kepimpinan orang muda sekarang ini yang sudah kehilangan adab. Ada yang bertanya, di mana adab nilai seorang Melayu yang dianggap tinggi? Kenapa sehingga boleh pula muncul perkataan yang agak memalukan seperti itu?
Mungkin banyak orang tidak setuju dengan pandangan ahli parlimen seputih, Teresa Kok, tentang isu persijilan halal yang dicadangkan oleh Jakim. Teresa Kok mungkin mewakili pandangan para pengusaha makanan bukan Melayu. Oleh yang demikian, itu hak beliau menyatakan pendirian. Banyak juga pandangan daripada ahli-ahli akademik. Termasuklah Tajuddin, seorang pemikir di Malaysia. Beliau mengatakan, Teresa Kok mungkin tersilap di dalam memberikan pandangan itu. Dia kata patutnya yang beri pandangan itu adalah orang daripada DAP yang berbangsa Melayu dan Islam. Tetapi kesilapannya apabila Teresa Kok cepat memberikan pandangan. Namun beliau kata beliau juga muak untuk memberikan nasihat kepada Akmal Saleh atas ketindakan Akmal Saleh yang banyak kali buat silap. Ada juga yang mengatakan bahawa Akmal Saleh sepatutnya tampil mohon maaf. Dan laporan terkini dalam media, Teresa Kok sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Akmal Saleh. Jadi sekarang ini Akmal Saleh mungkin dalam bahaya pula. Dan lebih teruk lagi, sejauh mana isu ini boleh mempengaruhi keputusan dalam PRK Dun Mahkota Iskandar Mahkota di Johor. Adakah seperti yang dikatakan oleh Shabudin.com bahawa mungkinkah para pengundi DAP Cina yang ada di Dun Mahkota akan memboikot pilihan raya tersebut sehingga boleh menyebabkan kekalahan kepada Barisan Nasional UMNO? Adakah dengan kes dan isu ini ianya akan jadi pengajaran besar buat Akmal Saleh dan UMNO? Ada juga netizen yang memberikan komen. Mereka kata mungkin ini waktunya Akmal Saleh patut dihukum atau diberikan pengajaran cukup-cukup supaya beliau lebih berhati-hati pada masa akan datang. Netizen mengatakan, budi bahasa budaya kita, kalau nak tegur pun biar berpada-pada, kata mereka lagi. Kerana itu akan jadi teladan dan ikutan pada anak-anak muda yang lain. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.